Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton yang menonton video Let's eksperimen kita pada hari ini. Saya Alia Nadira daripada Pusat Sains Negara akan mengendalikan satu eksperimen yang kita namakan sebagai Blue Bottle Trick. Dan konsep eksperimen kita pada hari ini adalah tindak balas redox. Tapi sebelum saya mulakan eksperimen kita, saya akan terangkan dengan lebih ringkas tentang apakah itu tindak balas redox. Tindak balas redox merupakan satu proses kimia yang melibatkan tentang perubahan nombor pengoksidaan pada atom-atomnya. Tindak balas redox ini mempunyai dua konsep, iaitu penurunan ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai reduction, dan juga pengoksidaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai oxidation. Dan kedua-dua konsep ini saya akan terangkan dengan lebih ringkas, di mana pengoksidaan melibatkan pengeluaran ataupun pengurangan elektron daripada sesuatu molekul, manakala reduction pula ataupun penurunan melibatkan penambahan ataupun pengambilan elektron yang baru dalam molekulnya. Selain daripada itu, bahan-bahan yang dapat mengoksidakan bahan-bahan yang lain, kita panggil dia sebagai ejen pengoksidaan ataupun bahan pengoksida. Secara ringkasnya, bahan pengoksida ini akan melakukan pengoksidaan terhadap bahan yang lain, di mana dia akan menerima elektron daripada bahan tersebut dan akan menurunkan dirinya sendiri. Antara contoh bahan pengoksida yang kita boleh dapati antaranya seperti H2O2, iaitu hydrogen peroxide. Manakala reducing agent ataupun ejen penurun pula, dia terbalik dengan ejen pengoksidaan, di mana dia akan melakukan penurunan terhadap bahan yang lain. Ejen penurun ini akan menderma ataupun memberikan elektron kepada bahan yang lain supaya bahan tersebut akan dapat melakukan tindak balas reduction. Antara contoh yang kita boleh dapati, ejen penurun ini antaranya seperti logam lithium, magnesium, zinc dan juga natrium. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan dengan eksperimen Blue Bottle Trick kita pada hari ini. Antara bahan-bahan yang kita dapati di depan ini adalah kita ada 20 gram glukosa ataupun dextrose. Kita juga ada 20 gram natrium hydroxide. Dan kita ada dua bekas yang ada 250 ml air dalam setiap bekas. Dan juga kita ada satu cecair biru yang kita namakan sebagai methylene blue dengan kepekatan dia adalah 0.1%. Okey, antara prosedur yang kita akan lakukan untuk eksperimen kita pada hari ini, yang pertama kita akan campurkan ataupun kita akan larutkan glukosa dan juga natrium hidroksida ke dalam dua-dua bikar yang ada air ini. Okey, saya akan larutkan. Okey, kita akan kacau sampai dia larut. Dan kalau boleh, kita tak nak ada gumpalan-gumpalan. Kita akan larutkan dia sampai dia habis. Sampai kita tak nampak ada baki-baki dekat dalam bikar ni. Okey. Larutan glukosa kita dah siap. Okey. Langkah yang kedua, saya akan campurkan pula natrium hydroxide dekat dalam bikar yang lagi satu ni. Okey, kita akan kacau dia sampai dia larut. Pastikan kedua-dua larutan ni kita tak ada dia punya sisa-sisa dia. Okey. Okey, langkah pertama dan kedua kita dah siap. Kita dah larutkan glukosa dan juga natrium hydroxide. Seterusnya, kita akan masukkan kedua-dua larutan ni dekat dalam satu botol. Botol kaca ni. Kita akan campurkan natrium hydroxide dan juga glukosa. Okey.
selepas kita dah campurkan kedua-dua larutan ni, baru kita akan masukkan kita punya methylene blue. Okey. Okey, kita akan tengok apa yang akan terjadi kalau kita masukkan. Okey. Okey, macam yang anda lihat, warna biru ni dia tak larut sepenuhnya dekat dalam larutan yang kita dah masukkan tadi. Dia akan larut dekat bahagian atas. Tapi bila saya goncangkan, saya akan swirl sedikit dan kita nampak warna biru tu hilang. Okey, tapi langkah yang terakhir saya nak tunjuk, kita akan goncang sepenuhnya botol ni dan kita akan tengok apakah perubahan yang akan berlaku. Okey. Tadi larutan yang colourless ataupun tidak berwarna akan bertukar menjadi warna biru dan beberapa detik kita akan lihat warna biru tu hilang. Dia terus jadi colourless balik. Okey, saya akan tunjukkan lagi sekali. Pada asalnya larutan ini akan menjadi colourless ataupun tidak berwarna, tetapi lepas saya goncangkan, dia akan berubah menjadi warna biru. Dan kita akan tunggu untuk beberapa saat, beberapa detik, warna biru tu akan hilang. Dan dia akan berubah menjadi colourless balik. Okey, jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam eksperimen yang saya buat tadi? Selepas kita masukkan larutan natrium hydroxide dan juga glukosa dekat dalam botol ini, larutan tersebut akan menjadi ejen penurun kepada methylene blue yang saya masukkan. Dia akan menurunkan methylene blue menjadi glucomethylene blue, di mana perubahan fizikal yang kita nampak asalnya daripada warna biru tadi, bila kita swirl sedikit, kita goncangkan sedikit, dia akan menjadi colourless. Itu menunjukkan bahawa methylene blue tadi telah diturunkan ataupun berlakunya proses reduction menjadi glucomethylene blue. Tetapi bila saya goncangkan, larutan yang menjadi colourless tadi akan berubah menjadi biru kerana berlakunya tindak balas pengoksidaan ataupun oxidation, di mana kandungan oksigen yang terdapat di dalam botol tadi akan larut dekat dalam larutan tersebut dan akan mengoksidaskan glucomethylene blue tadi kepada methylene blue semula, di mana perubahan fizikal yang kita nampak daripada colourless bertukar menjadi kepada warna biru. Kemudian selepas beberapa saat ataupun beberapa detik, kita akan nampak yang warna biru tadi tu dia hilang dan bertukar semula menjadi colourless ataupun tidak berwarna. Ini menunjukkan tindak balas reduction ataupun penurunan itu berlaku secara spontan di dalam botol kaca ini. Okey, baiklah. Sampai di sini sahaja eksperimen saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video kita daripada awal sampai habis. Dan jangan lupa ikuti kami di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok Pusat Sains Negara. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe YouTube channel kita iaitu Pusat Sains Negara Official. Terima kasih semua dan bye!